Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda yang berada dalam sesi kita pada malam ni. Baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Abdul Halim bin Abdullah. Saya merupakan Branch Center Tonua Excel, berusia 23 tahun dan merupakan full-time student sebenarnya di Universiti Utara Malaysia. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, dengan bisnes SIM card ni lah saya berjaya untuk jana pendapatan sehingga 5 angka tiap-tiap bulan tuan-tuan dan puan. Jadi malam ni saya nak kongsikan kepada anda something yang special. So sebelum saya mulakan, saya nak tanya, adakah anda dapat dengar dan nampak wajah saya dengan jelas? Kalau dapat dengar dan nampak dengan jelas, cuba komen jelas dekat bawah. Saya nak tengok. Okay. Sebab saya takut. Okay, good. Jelas. Wow, amazing. Thank you. Thank you for those yang komen. Good, good. Baik. Baiklah, hari ni, apa yang saya nak sharekan ialah berkenaan apa tuan-tuan dan puan? Hari ni, kita punya topik ialah ke arah keusahawanan. Dan saya akan kongsikan kepada anda berkenaan teknik copywriting ataupun orang kata ayat iklan. Macam mana kita nak tulis ayat iklan untuk kita iklankan ataupun untuk kita promosikan SIM card Tonua ni. Boleh ke boleh? Siapa dah ready untuk kita mulakan sesi pada malam ni? Cuba komen ready dekat bawah. Siapa dah ready, gang? Okay, good. Amazing. Terbaik. Thank you for the comment. I really appreciate that. Kalau korang pun excited berada dalam sesi ni, saya pun rasa gila-gila excited untuk share kepada korang. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak share hari ni kan? Okay, so hari ni saya nak kongsikan formula penulisan ayat iklan yang mudah, pantas dan berkesan. Khas untuk anda, especially yang tak tahu nak post iklan apa. Dah join bisnes ni kat Tonua ni, tapi tak tahu nak post apa dekat social media. Lepas tu tak tahu nak tulis konten apa. And yang paling penting ialah nak pandai mengayat pelanggan untuk pelanggan tu membeli dengan kita. Sebab tujuan kita buat bisnes ialah of course kita nak dapatkan pelanggan lah kan. Takkan kita jual barang, kita tak nak pelanggan. Betul tak? Siapa dekat sini dia jual barang, dia tak nak ada pelanggan? Cuba komen saya. Ada tak? Tiba-tiba ada yang komen kan? Okay, tak apa. Alright, let's go. Elemen yang diperlukan. Okay, kita nak mulakan. So pastikan anda ready dengan anda punya catatan. Kalau ada buku nota, catat dekat buku nota. Kalau ada iPad je boleh catat dekat iPad ataupun photos yang ada. Saya suka phone Samsung kan, yang mana ada Galaxy Note tu, jadi korang boleh catat dekat Galaxy Note anda. Okay, dapat customer tapi senyap je blue tick WhatsApp. Tak apa, it's okay. Kalau bab tu kita akan fokus untuk sesi closing yang akan datang. So yang akan datang nanti saya akan kongsikan macam mana kita nak buat closing, macam mana kita nak kurangkan rate customer yang blue tick kita. Tapi untuk sesi kali ni ialah more fokus kepada promosikan iklan supaya apa, untuk tarik orang untuk PM kita, untuk kita dapatkan leads yang akan membolehkan kita untuk close dia. Sebab kalau tak dapat orang yang PM kita, macam ni kita nak close dia, betul tak? Kita kena dapatkan orang yang PM kita dulu, baru kita boleh explain dekat dia and kita close dia. Betul-betul. Alright, so this is elemen yang diperlukan tuan-tuan dan puan untuk kita mulakan penulisan ayat copywriting. Which is ada 4 elemen yang penting, which is kita panggil main element, elemen utama. Which is yang pertama ialah intro, yang kedua ialah berkaitan pelanggan, yang ketiga ialah produk dan yang keempat ialah tawaran. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak mula menulis ayat copywriting, anda kena tahu dulu siapa target anda, siapa target customer anda. Okay, anda tak boleh nak target semua orang. Jangan target kepada semua orang. Siapa target customer kau?
semua orang. Saya nak target. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Satu ayat copywriting target kepada satu golongan saja. Okey, kalau anda ada banyak golongan yang anda nak target, buatlah banyak ayat. Okey. So satu ayat fokus untuk satu golongan. Boleh? Boleh saya teruskan lagi? Kalau boleh cuba komen satu. Senang sikit kan? Tulis satu je kan? Daripada korang nak tulis type panjang. Okay, good. Amazing. Thank you guys. Okay, so let's go untuk intro. Sebelum kita nak masuk bab intro, saya nak ingatkan juga dalam copywriting kita ada banyak ataupun bermacam jenis formula ataupun cara penulisan copywriting. Cumanya bagi saya penulisan ataupun formula yang saya nak kongsikan ni, ini ialah formula yang paling senang yang pernah saya belajar. Saya ada belajar banyak sebenarnya cara-cara untuk kita tulis ayat copywriting, tapi ini yang paling mudah dan yang paling senang untuk kita praktikkan. Dan ayat copywriting untuk kita tulis dekat konten lain, untuk kita tulis nak post dekat grup-grup Facebook lain, untuk kita nak post dekat status WhatsApp lain. Okay. Tapi apa yang saya nak sharekan pada malam ni ialah secara menyeluruh. Okay, anda tahu satu teknik ni secara menyeluruh anda boleh gunakan untuk pelbagai platform. Untuk tulis konten boleh, untuk post dekat grup Facebook pun boleh, tak ada masalah. Alright, so let's go. Untuk yang pertama tuan-tuan dan puan ialah bahagian intro. Untuk intro kita ada headline. Headline ni kita nak letak apa tuan-tuan dan puan? Headline ni kita boleh ambil daripada masalah, ketakutan ataupun testimoni pelanggan. Okay, so macam mana kita nak dapatkan masalah, ketakutan, testimoni ni? Kejap lagi kat bahagian pelanggan saya akan sharekan kepada anda. Alright, the next one is sub headline. Headline tadi tu macam tajuk lah kan, supaya kita nak tarik minat orang untuk baca apa yang kita nak tulis dekat bawah tu. Okay, yang kedua ialah sub headline. Sub headline ni kita nak huraikan sedikit berkenaan headline yang kita tulis tadi. Sikit je, tak panjang. Dalam 1-2 ayat pun dah cukup dah untuk sub headline. Alright, itu ialah untuk intro. Yang kedua, kita nak teruskan kepada pelanggan tuan-tuan dan puan. Okay, untuk pelanggan, okay, this is the flow tuan-tuan dan puan. Mula intro, lepas tu kita fokus kepada pelanggan. Dekat bahagian pelanggan ni, apa yang kita nak masukkan? Okay, untuk pelanggan, yang pertama ialah masalah. Kita kena tahu apa masalah yang pelanggan hadapi. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan, pelanggan ni sendiri tak tahu sebenarnya apa masalah yang dia hadapi. That's why kita kena sertakan ataupun kita kena masukkan masalah pelanggan dalam kita punya ayat copywriting supaya pelanggan ni sedar, oh betul juga aku ada masalah ni sebenarnya. That's why kita kena masukkan masalah yang pelanggan hadapi. Okay, the next one is ketakutan. Ketakutan ni apa? Ialah benda buruk yang akan jadi kalau masalah tadi tu tak dapat diatasi. Kita dah tahu dah ni masalah pelanggan apa kan. So, apa yang akan jadi? So what? Okay, contohlah kan masalah pelanggan internet slow. Contohnya kita fokus kepada pekerja office ataupun guru lah, kita sengaja kita fokus kepada guru. Okay, contoh guru ada masalah internet slow. So what will happen? Bila internet slow, akan susah untuk join kelas online. So bila cikgu ni susah nak join kelas online, what will happen? So what? Always tanya diri kita, so what? What's next? So kalau cikgu ni susah nak join kelas online, apa yang akan jadi? Murid akan terlepas silibus pelajaran. So what? Kalau murid terlepas silibus pelajaran, apa yang akan jadi? Murid tak sempat nak habiskan silibus sebelum peperiksaan bermula. So what? Apa yang akan jadi? Boleh jadi murid tu akan gagal. So what? Prestasi sekolah akan menurun. So what? Masa depan anak murid tu musnah. Nampak tak? Daripada masalah cikgu ni tadi, masalah internet slow je. Tapi kita boleh detailkan dia. Kita boleh ambil ketakutan, kritikalkan lagi masalah tu sampai
memusnahkan reputasi sekolah, memusnahkan masa depan murid, memusnahkan masa depan anak bangsa. Nampak tak macam ni kita kritikalkan masalah tu. Always tanya so what? What's next? Sebab kenapa kita nak kritikalkan masalah ni? Supaya pelanggan yang baca ni mereka sedar, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka sedar yang masalah yang mereka hadapi tu boleh membawa kepada benda yang lebih kritikal kalau mereka tak selesaikan masalah tu. Okay, let's say masalah, saya bagi contoh lah kan, masalah korang sekarang ni, masalah tak reti nak buat ayat iklan. Okay, itu masalah anda sekarang ni. Masalah tak reti nak buat ayat copywriting. So what? Bila tak reti nak buat ayat copywriting, tak tahu nak post apa dekat social media. So what? Social media jadi kosong. So what? Tak dapat nak tarik pelanggan untuk membeli. So what? Bila tak ada orang membeli, apa yang akan jadi? Anda akan start untuk fed up ataupun berhenti ataupun give up daripada buat bisnes ni. So what? Mata pencarian ataupun pendapatan anda akan berkurang. So what? What will happen? Anda akan susah untuk tanggung keluarga. So what? Family ataupun anak bini terpaksa untuk ikat perut kelaparan. So what? Nampak tak? Daripada masalah anda tak reti ayat copywriting tu je, kita boleh kritikalkan lagi sampai anak bini tak dapat makan lah. And sebenarnya boleh kritikalkan lagi sampai anak bini terpaksa mengemis, meminjam dekat orang dan sebagainya. Nampak tak benda tu? Macam ni kita kritikalkan masalah tu daripada masalah yang kita nampak kecil, tapi kita cuba kritikalkan dia supaya dia jadi semakin besar dan besar. Jelas tak setakat ni untuk masalah dan ketakutan? Alright, kalau jelas cuba komen 1. Okay, kalau tak jelas please bagi tahu part mana yang tak jelas. Alright, good. Thank you so much for those yang komen. Okay, the next one. Lepas kita dah bagi tahu berkenaan ketakutan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada testimoni. Okay, kita bagi tahu berkenaan testimoni pelanggan. Okay, testimoni ni apa? Bagi tahu testimoni ataupun bukti yang pelanggan berpuas hati dengan servis yang kita tawarkan ataupun dengan produk yang kita berikan. Okay, tak kisahlah pelanggan anda ke, pelanggan orang lain ke, yang penting servis ataupun produk yang sama, which is singkat tone wow. Betul tak? Okay, dan yang seterusnya, bagi mereka harapan tuan-tuan dan puan-puan. Harapan ni ialah beri mereka hope ataupun harapan apa benda best yang akan berlaku sekiranya masalah tersebut dapat diselesaikan. Okay, contoh saya bagi contoh masalah cikgu tadi kan. Cikgu yang ada masalah internet slow tadi. What if kalau internet dia tak slow? Apa yang akan jadi kalau internet dia laju? Okay, apa yang akan jadi kalau masalah internet slow dia tu dapat diselesaikan? So maksudnya internet dia jadi laju lah. So what? Dia akan mudah untuk join kelas online. So what? Dia akan jadi lebih lancar, lebih mudah untuk berkomunikasi dan mengajar pelajar dia. So what? Pelajar akan mudah faham dengan apa yang cikgu ajar. So what? Pelajar akan mudah untuk dapat grade yang baik dalam peperiksaan. So what? Dapat mengharumkan nama sekolah. So what? Dapat pelajar, maybe kalau pelajar sekolah pelajar SPM dapat meneruskan pelajaran ke Menara Gading. So what? Dan sebagainya. Nampak tak? Kita always tanya so what, so what, so what, supaya bila kita dah dapat selesaikan masalah dia tu, apa benda best yang lagi besar yang akan terjadi. Nampak tak? Jelas tak setakat ni? Tadi bila kita cerita berkenaan ketakutan, apa yang terjadi is kita nak besarkan masalah tu. Besar. Tapi bila kita nak bagi harapan ni, kita nak besarkan pengharapan tu. Besar. Okay, contoh. Okay, saya bagi contoh yang kedua ialah berkaitan copywriting. Apa yang akan jadi kalau anda pandai buat copywriting? Kalau masalah tadi, masalah dia anda tak reti nak buat copywriting kan. So
what if kalau kita dapat selesaikan masalah tu, and what will happen bila anda pandai buat copywriting? So what? Anda akan mudah untuk menulis konten ataupun ayat iklan dekat social media. So what? Anda akan mudah menarik perhatian pelanggan untuk membeli dengan anda. So what? Sales anda akan meningkat. So what? Kalau sales meningkat pun, anda punya commission pasif bulanan pun akan meningkat. So what? Bila commission pasif bulanan meningkat, anda boleh beli barang ataupun hadiahkan sesuatu kepada anak bini. So what? Dapat gembirakan anak dan isteri. So what? Nampak tak? Daripada masalah tak reti nak buat copywriting, kita selesaikan masalah tu, boleh pergi sampai gembirakan anak bini dan sebagainya. Okay? Nampak tak? Nampak tak kita punya flow tu? Kalau nampak, cuba komen 1. Okay? Baik, boleh saya teruskan? Alright. Thank you so much. Ons, amazing. 1B. Tiba-tiba ada B Alright. Baik. So, the next one. Tadi dah pergi berkenaan pelanggan. The next one is kita fokus tentang produk pula, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Sebenarnya yang paling kritikal ataupun paling susah ialah bab pelanggan tu je. Kita nak kena fikir apa masalah dia, apa yang akan jadi seterusnya, and bab nak bagi harapan tu, kita kena banyak berfikir dekat situ. Okay, tapi the next one ni, elemen-elemen seterusnya ni akan jadi lebih mudah. Alright, so untuk produk, lepas kita dah bagi harapan, and then kita perkenalkan produk. So, saya perkenalkan SIM card Tone Wow. Okay, contoh ini kita punya produk. Lepas tu, kelebihan. Bagi tahu kelebihan SIM card Tone Wow yang dapat bantu masalah pelanggan. Okay? Bagi tahu, ni penting tau, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tahu kelebihan yang dapat bantu selesaikan masalah pelanggan. Okey, jangan ataupun elakkan bagi tahu kelebihan yang tak boleh bantu masalah pelanggan yang anda listkan tadi tu. Okey, contoh tadi masalah cikgu internet slow kan. Okey, lepas tu kelebihan SIM card Tone Wow ni, korang pergi bagi tahu dapat percuma hairat kematian 1,000. Macam mana hairat kematian tu boleh bantu masalah internet slow tu? Tak kena kan? So, apa kelebihan SIM card Tone Wow ni yang boleh bantu masalah cikgu yang ada internet slow ni? Cuba komen. Apa kelebihan SIM card Tone Wow ni yang boleh bantu masalah cikgu yang ada internet slow? Yes, Hazrin Hanafi, no speed cap. Betul. Amazing, terbaik. Macam mana nak daftar untuk voucher point? Okay, untuk soalan-soalan tu kita akan jawab at the end of the session Okay, Abdul Muiz, internet laju tanpa sekatan, betul? Arifin Ahmad, 4G plus speed, yes. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so anda faham, nampaknya anda faham. Okay, kelebihan ni kita kena bagi tahu kelebihan yang menyelesaikan masalah yang kita listkan tadi. Alright. Unlimited speed. Yes, betul. Ifan Hanafi. ME01, hotspot tanpa had. Yes, betul. Kadang cikgu ni, dia nak buat kelas, dia kena guna hotspot. Betul tak? Kena guna laptop. So, dia kena hotspot dan sebagainya. Yes, betul. Kelebihan tu ialah kelebihan yang diperlukan. Kelebihan yang Tone Wow ada untuk selesaikan masalah cikgu tadi tu kan. Okay, next. Okay, so this is 10 kelebihan SIM card Tone Wow yang anda boleh tengok untuk anda ambil lah, maybe ambil idea untuk anda listkan dekat dalam copywriting anda nanti. Alright, so kita ada macam-macam lah kelebihan dekat sini. Alright, and then yang seterusnya, lepas dah bagi tahu kelebihan, anda perlu bagi tahu unique selling point ataupun USP. Okay, USP ni apa? Okay, bukan unique selling point untuk produk tau, tapi unique selling point untuk anda sendiri. Apa kelebihan kalau customer dapatkan SIM card ni daripada anda, bukannya orang lain. Okay,
Hassan Hanafi, ayat dalam TikTok tu. Lemah. Okay, betul. Alright. So, untuk unique selling point ni, apa kelebihan? Okay, apa manfaat atau benefit yang customer dapat kalau dia dapatkan SIM card ni daripada anda, bukan orang lain. Okay, dekat dalam Malaysia ni, ramai gila ejen Ton Wow, betul tak? Okay, boleh je dia pergi dapatkan SIM card Ton Wow ni daripada ejen yang lain kan? Kenapa dia nak kena pilih korang? Apa lebihnya korang? Maybe kita boleh bagi tahu kita ada bagi offer promotion ke, ataupun kita ada bagi free gift ke, ataupun kita ada bagi voucher point percuma ke dan sebagainya. Okay, cuba. Yes, boleh. Hazrin Hanafi, kalau group support okey tak? Okey. Boleh kita bagi support 24/7. Kita masukkan dalam group support di WhatsApp 24/7. Ada apa-apa masalah, boleh direct tanya dalam group. Kita akan bantu untuk settlekan masalah anda. Sebab benda tu penting juga, betul tak? Kalau tak ada benda tu, bayangkan customer beli SIM card dekat luar, contoh dekat kedai-kedai telco. Kalau ada masalah, dia kena keluar rumah, pergi dekat kedai telco tu, tanya apa masalah. Takkan benda tu dah buang masa, buang tenaga, buang duit. Tapi dengan adanya group support dekat WhatsApp ni, dia boleh direct tanya, dia akan membantu untuk mereka jimat masa, jimat wang dan jimat tenaga. Betul tak? Okay, so cuba korang listkan apa unique selling point korang. Macam Hazrin Hanafi, dia punya unique selling point group support. Lagi, apa korang punya unique selling point? Cuba korang listkan, ada tak? Saya nak baca lah. Saya pun maybe daripada korang punya idea tu kan. Saya dapat idea yang wow kan, yang kita boleh share dekat semua orang. Ada tak? Apa korang punya unique selling point? Kenapa customer tu kena beli dengan korang, bukan dengan orang lain? Okay, ada tak? Ada tak? Ada tak? Cuba fikir sikit. Tak ada Tak ada Cuba tak ada? Okay, tak ada tak apalah. It's okay. Postage free. Okay, adalah. Yes, betul, boleh. Irfan Hanafi, postage free. Arifin, free post, boleh. Ni ada menarik ni. iPhone 11, money guarantee back. Money back guarantee. Boleh juga. Maksudnya kita bagi money back guarantee. Kalau dia tak puas hati dengan servis yang kita tawarkan, kita akan pulangkan duit dia semula. Tapi kena ingat, setiap money back guarantee ni pastikan tertakluk pada terma dan syarat. Okay, based on saya punya pengalaman, pastikan any money back guarantee yang you tawarkan tertakluk kepada terma dan syarat. Okay, contoh terma dan syarat yang saya boleh bagi is anda dah pakai SIM card ni 3 bulan, okay, tapi tak berpuas hati dengan servis yang ditawarkan, anda boleh, saya akan pulangkan balik wang anda 100%. Contoh macam tu. Okay, ada dia punya terma dan syarat. Kenapa 3 bulan? So at least dia dah pakai 3 bulan, dah top up setiap bulan selama 3 bulan. So at least kita dah adalah commission kan daripada top up dia tu. So bila dia nak minta duit balik, kita kira macam tak adalah rugi sangat apa yang kita bagi tu, betul tak? Okay. Okay, sebab handsome Ahmad Azim. Benda ni boleh di-applykan untuk orang-orang yang macam Ahmad Azim je kot. Okay, kenapa kena beli dengan awak? Sebab saya handsome. Boleh cuba. Alright. Okay, Abdul Muiz dapat group untuk buat iklan. Wow, menarik juga. So dapat list. Dah disediakan list untuk grup-grup untuk kita post iklan. Top up percuma untuk 3 bulan. Wow, ini memang amazing. Banyak juga modal nak keluarkan tu. Nak bagi top up percuma 3 bulan kan. Okay, tapi menarik juga. Okay. And then percuma top up RM5. RM5 ni okey lah. Okey lah sikit kan daripada bagi top up cuma 3 bulan macam banyak sangat. Why lepas 3 bulan tu dia stop pakai kan. Macam kurang berbaloi sikit. Tapi top up cuma RM5 ni pun okey juga. Maybe kita boleh bagi syarat. Top up percuma RM5 dengan syarat langgan plan TDS 60. Macam tu kan. Okay, next. Abdul Muiz ada bagi coaching one on one. Ni pun okey juga. Nice. Alright. Next. Good. Nampaknya korang dah ada idea otak korang dah berjalan. Korang dah ada idea apa yang korang nak letak dalam korang punya copywriting. Okay, next.
Let's go untuk tawaran tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk tawaran ada beberapa benda yang penting anda kena tahu. Yang pertama ialah anda perlu bagi tahu value produk ataupun servis anda. Okay, value ni bukan harga yang sebenar tau. Value ni nilai dia. Sekali anda lah nak nilai berapa kan. Okay, and pastikan nilai anda bagi tu lebih tinggi daripada harga yang sebenar. Okay, contoh macam saya tunjuk dekat dalam slide ni, nampak tak contoh package general ni. Saya tunjuk dia nilai dia RM85. Nilai dia RM85. Lepas tu yang kedua ialah potong harga. Potong harga. Saya potong harga RM85 ni and then bagi tahu harga sebenar. Baru kita bagi tahu harga sebenar berapa. Okay, ingat bagi tahu value dulu, lepas tu potong harga and then baru bagi tahu harga sebenar berapa. Okay, dah bagi tahu harga sebenar. Yang keempat ni yang orang selalu tak buat, which is bagi tahu customer dia dapat jimat berapa. So dekat sini saya tulis kat sini. Jimat RM60. Okay. Dan yang kelima, berikan sense of urgency. Sense of urgency ni ialah supaya customer tu dia buat payment dengan cepat. Supaya dia tak tunggu lama. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan share lah dalam teknik closing dalam sesi kita yang akan datang. Bila kita nak buat closing, kita kalau boleh, kita tak nak customer berfikir lama. Bila customer dah PM kita tu, kalau boleh kita nak dia cepat-cepat buat payment. Kita tak nak dia tunggu sampai 2-3 hari baru nak buat payment. Sebab apa? Sebab makin lama dia tunggu, dia punya keputusan tu boleh berubah. Mungkin sekarang ni dia rasa excited nak dapat kan SIM card ni kan. So kita kena pastikan dia tak banyak fikir, dia terus buat payment. Okay. Tapi kalau dia tunggu sampai 2-3 hari ataupun sampai 2-3 minggu, dalam tempoh tu tuan-tuan dan puan-puan akan ada banyak anasi-anasi yang akan masuk dalam kepala otak dia ni menyebabkan dia berubah fikiran. That's why kita kena bagi sense of urgency ni untuk customer ni cepat-cepat buat payment. Apa contoh sense of urgency yang kita boleh bagi? Okay, contohnya ialah kita boleh bagi tahu promotion ni terhad untuk 30 orang yang terawal sahaja. Ataupun kita boleh bagi tahu sense of urgency dari segi masa. Promosi ni sampai jam 12 malam tengah malam ni sahaja. Sampai jam 12 malam ni je. Lepas tu dah tak ada dah promotion ni. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bagi dari segi free gift. Kalau tuan buat payment hari ni sebelum jam 4 petang, kita akan bagi tuan free gift. Ni yang bernilai berapa. Ataupun kita akan bagi free postage. Ataupun korang boleh bagi unique selling point korang tadi kan. Kita akan bagi one-to-one coaching yang bernilai. Okay, saya nak kena bagi tahu ni. Okay, sebenarnya topik ni dalam topik closing, tapi saya selitkan sikit dalam kita punya sesi pada malam ni. Bila korang nak bagi free gift dekat customer, okay, pastikan korang bagi tahu sekali berapa nilai free gift tu. Okay, nilai tau, nilai, bukan harga, nilai. Okay, contoh, siapa yang kata group support tadi kan, dia kata ada group support as dia punya unique selling point. So kita boleh bagi tahu for those yang kalau tuan buat payment sebelum jam 4 petang ni, kita akan masukkan tuan dalam group support dekat WhatsApp yang bernilai berapa. Contoh RM299 secara percuma. Nampak tak? So dekat situ je dia akan rasa macam, oh berbaloi juga kalau dia buat payment sekarang. Dia just bayar RM25. Tapi dia dapat free untuk join group support dekat WhatsApp yang nilai dia RM299 secara percuma je dia dapat join. Dengan hanya bayar RM25. Nampak tak? That's why any free gift yang korang nak bagi, pastikan korang bagi tahu nilai free gift tersebut. Okay? Bagi tahu lah nilai yang tinggi sikit kan. Janganlah terlalu rendah. Saya akan bagi tuan free gift group support WhatsApp bernilai RM5 secara percuma. Dia macam tak berbaloi lah. Kalau boleh free gift tu bagi tahu
nilai dia up sikit kan. Saya akan bagi one-to-one coaching dengan saya sendiri yang bernilai RM3,999 secara percuma untuk anda. Benda tu lagi nampak macam wow kan. Okay, next. Lepas dah bagi sense of agency tuan-tuan dan puan, kita bagi call to action. Benda ni gila penting tuan-tuan dan puan. Okay, kita dah bagi dah ni macam-macam ayat ni kan. Dah bagi tahu masalah dia, dah bagi tahu penyelesaian dia, dah bagi tahu promotion dan sebagainya. Lepas tu, customer dia tak tahu nak buat apa. Dia nak dapatkan ni, dia dah excited dia ni nak dapatkan produk ni. Tapi korang tak bagi CTA, tak bagi call to action. So customer tak tahu nak buat apa. Aku nak kena PM dia ke? Nak kena WhatsApp ke? Nak kena komen ke dekat posting ni? Macam mana kan? So korang kena bagi call to action. Suka hatilah nak suruh customer tu PM ke. Kalau berminat, sila PM WhatsApp saya di nombor bla bla bla. Atau letak link WhatsApp. Ataupun kalau berminat, sila komen. Berminat dekat bawah. Ataupun kalau berminat, sila DM saya dekat Insta. Contoh macam tu. Okay, jelas tak setakat ni untuk tawaran? Kejap lagi, the next thing is kita nak try untuk buat ayat copywriting secara live based on idea anda. Alright, jelas Okay, good, amazing tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so dalam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 62 orang yang tonton sesi kita pada malam ni secara live. So kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, malam ni ada 62 otak tau. And saya nak tengok idea-idea daripada anda based on apa yang saya dah sharing tadi tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so let's go untuk kita buat ayat iklan. Untuk kita buat ayat iklan based on formula yang saya dah sharing tadi. So, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tahu dulu. Ayat iklan kita sekarang ni, kita nak fokus kepada siapa? Siapa pelanggan yang korang nak fokuskan? Cuba korang komen. Okay, yang mana yang saya rasa menarik tu saya akan ambil lah. Okay. Pelanggan siapa? Siapa pelanggan yang kita nak fokuskan? Cikgu PDPR. Cikgu PDPR boleh, tapi macam tadi kan saya dah bagi contoh cikgu kan. Cuba kita ambil yang lain pula boleh? Cikgu PDPR pun okey, tapi saya dah bagi contoh tadi. But it's okay. Yang lain kita tengok idea yang lain dulu. Pekerja orang pejabat, peniaga online. Lagi. Peniaga online Peniaga online pun nice juga tu. Okay, lagi. Boleh tak korang macam spesifikkan? Spesifikkan korang punya target customer tu. Contoh macam Tuan Arifin Ahmad tadi. Dia kata cikgu PDPR. Dia bukan kata cikgu je, dia cakap cikgu PDPR. Kan? Okay. Family saudara mara. Cuba korang beritahu sekali apa masalah dia orang. Okay. Family saudara mara, okay. Family saudara mara. Menarik juga family atau saudara mara ni. Tapi apa masalah family dengan saudara mara ni? Okay, kelas tuition online masalah lain slow. Orang tak pernah masuk Tonwal. Orang tak pernah masuk Tonwal. Ni macam saya tak dapat gambaran customer tu macam mana. Okay, fokus pada gamers dan pencinta movie. Wow. Gamers dan pencinta movie. Menarik. Okay. So, orang yang buat live kat TikTok, tangkap je pertubuhan belia. Pertubuhan belia ni, the best thing is, kalau korang dapat tangkap pertubuhan belia, is korang dapat daftarkan untuk semua sekali. It is something yang jackpot lah untuk korang. Okay. Tapi pertubuhan belia ni, korang tak boleh nak, setahu saya lah, korang tak boleh just macam nak post ayat dekat social media semata-mata untuk nak attract dia. Korang kena ada agreement dan sebagainya, proposal tunjukkan kat orang dan sebagainya. Orang sekeliling ni macam agak general, agak umum lah. Okay, pertubuhan NGO ni pun sama macam pertubuhan belia tadi. Suami isteri PJJ. Ni saya suka.
Suami isteri PJJ. Okey, baik. Boleh cawangan tak pergi paperwork. Oh, boleh cawangan tak pergi paperwork Kalau macam tu baik. PM dia direct Orang yang ada masalah lain slow dan bil telefon melalui 50 60 9. Okey, boleh tak? Saya suka suami isteri PJJ ni. Saya akan try buat dua lah. Okey, suami isteri PJJ yang pertama. And yang kedua is pekerja ataupun orang pejabat pun okey juga. Suami isteri PJJ ni kita akan fokus copywriting untuk user, sebagai user, dan untuk cari agent kita nak ambil siapa bos pekerja kilang. Tak boleh, susah. Orang lupa malam ni ada kelas. Tak apa Kapten, masalah kewangan, budak intern tu pun okey juga. Okey, untuk agent kita nak fokus kepada budak intern pun okey, tapi intern punya, sebab golongan yang ada pada malam ni bukan setakat budak intern je, maybe ada golongan-golongan yang bekerja kan. So mostly golongan yang bekerja kat dalam ni. It's okay. Apa yang saya nampak is first kita ambil yang suami isteri PJJ, perhubungan jarak jauh ataupun LDR, long distance relationship. And yang seterusnya maybe kita boleh ambil pekerja kilang ataupun pekerja ataupun orang pejabat Alright. Okay, good. Baik. Jom. Untuk suri rumah yang suka pakai call WhatsApp pun boleh juga kita masukkan sikit dalam what we call it, dalam yang suami isteri PJJ tu kan. Okay, jom. So, kita try untuk suami isteri PJJ dulu tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So, untuk headline. Untuk suami isteri PJJ ni, macam saya kata tadi, headline ialah kita nak bagi tahu masalah. Okay. Dan selalunya headline ni kita letak huruf besar lah semua. Tapi tak wajib. Tapi kebiasaannya kita letak huruf besar semua. Okay, let's say. Dan saya punya copywriting, saya lebih suka cara penyampaian ataupun penulisan dia lebih kepada macam storytelling ataupun kita bercerita dekat orang. Okay, so let's go. Apa? Headline yang saya kata tadi, kita beritahu masalah ataupun ketakutan ataupun testimoni kan. Okay, so untuk headline maybe saya boleh tunjukkan apa masalah dia suami isteri LDR. Apa masalah suami isteri LDR ni? Isteri kantor curang sebab tak reply chat WhatsApp. Okay. Okay, guna PowerPoint ke? Ni tuan buat poster kan? Okay, ni saya guna Canva tuan. Okay, saya guna Canva. Alright. Okay, isteri kantor curang sebab tak reply chat WhatsApp. Okay, contoh intro headline dia. Kenapa saya buat headline macam ni? Sebab headline is tajuk sebenarnya. And daripada tajuk tu, kita nak orang baca apa yang kita tulis. So, that's why tajuk kena menarik tuan-tuan. Okay. Sebab kalau tajuk tak menarik, orang tak akan baca apa yang seterusnya. Okay. Alright. Isteri kantor curang sebab tak reply chat WhatsApp. Contoh Contoh je Okay. Let's go. Itu untuk headline. Next, kita pergi kepada start headline. Start headline ni kita ceritakanlah sikit kan. Kita cerita sikit berkenaan headline tu. Isteri kantor curang sebab tak reply chat WhatsApp. Guys, aku ada dengar cerita ni. Ada member aku siap ceraikan isteri dia sebab isteri dia tak reply chat WhatsApp. Okay, dah settle.
untuk sub headline. Okay, clickbait gitu. Ala-ala clickbait lah kan. Tapi betul lah kita nak ceritakan pasal benda tu juga sebenarnya kan. Tak adalah clickbait mana pun. Okay, so apa masalah? Apa masalah yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang PJJ ni ataupun LDR ni? Ni baru masalah belum kita nak kritikalkan lagi, belum pada ketakutan lagi. Okay, cuba komen. Apa masalah suami isteri PJJ ni? Cuba komen. Tadi kita beritahu guys, ni. Bukan apa. Si suami ni dari dulu ada tak si isteri lah. Okay, asyik salahkan suami je. Bila suami nak menang kan? Bila lelaki nak menang? Okay, internet lambat. Bukan apa, si isteri ni dari dulu ada masalah internet slow. Dah macam-macam SIM card dah si isteri ni guna, tapi tetap slow juga internet dia. Okay, so masalah dia internet slow. So apa ketakutan dia? Okay, ketakutan dia apa kan? Okay, masalah internet slow and then ketakutan. So kalau internet slow, so what? Sebab itulah bila suami dia WhatsApp, message tu lambat sampai dekat dia. Dah lah lambat sampai tinggal tik pula tu. Okay, so what? Suami dia overthinking. Yes, betul. Tu yang sampai suami dia overthinking macam-macam. Sampai fikir isteri dia curang dengan jiran sebelah. Ish. Tak patut betul. Okay. Sebenarnya korang boleh untuk kritikalkan lagi masalah ni. Okay, tapi ni sebagai contoh saya bagi contoh. Okay, sebab ruang kat sini tak berapa cukup kalau kita nak kritikalkan lagi. Boleh je contoh. Nak kritikalkan lagi macam mana? Tu yang suami overthinking macam-macam. So what? Suami fikir sampai isteri curang dengan jiran sebelah. So what? Menyebabkan hubungan kejiranan tu berpecah belah. So what? Isteri terpaksa tanggung malu dengan jiran-jiran sebelah rumah. Nampak tak? Sebenarnya kita boleh kritikalkan lagi masalah ni. Okay, so dah kritikalkan masalah ni. Okay, ketakutan kan. So maybe kita boleh tambahkan satu lagi, sebab kita punya headline tadi kan sampai bercerai kan. Okay, tu yang sampai suami dia overthinking macam-macam sampai fikir isteri curang jiran sebelah. Isteri tak patut betul. Last kali suami dia hilang sabar, terpaksa hilang sabar, tak sengaja terceraikan isteri sendiri. Okay. Sebab sebenarnya topik suami isteri ni interesting sebab based on saya punya apa yang saya nampak lah kan, blog ataupun grup-grup Facebook berkaitan suami isteri ni, ramai je yang komen, especially pasal masalah suami isteri dan sebagainya. Ramai gila yang komen guys. So memang yalah, maybe rakyat Malaysia ni dia kan suka komen benda-benda macam ni kan. So korang boleh try lah kan benda ni. Betul. Abdul Muiz, anak pula yang jadi sengsara. Wow, saya suka idea tu. Sampaikan anak pula yang jadi mangsa. Sampaikan
anak pula yang jadi mangsa. Terbaik. I like that idea. Okay, next. Betul, ni semua salah internet. Salah internet slow je. Okay, next. Testimoni. Okay, testimoni. Dari dulu. Tak. Testimoni, kita nak bagi testimoni apa? Contoh testimoni yang saya nak beritahu. Dari dulu saya suggestkan diorang satu SIM card ni. Tapi si isteri ni keras kepala. Tak nak tukar sebab membazir katanya. Cuba tengok macam si Aisyah, kawan si isteri tu. Asbab tukar SIM kan dia berdesuk laju internet dia sampai tiap hari video call lah. Contoh. Okay. Ini semua salah rambut sikat tepi rambut saya pun sikat tepi kan. China ni. Tapi saya tak curang lah. Okay. Next. Okay, ni testimoni. Testimoni dia yang ni lah. Cuba tengok si Aisyah, kawan si isteri tu sebab tukar SIM card je berdasar laju internet dia sampai tiap hari video call dengan suami. Okay. Next, dah bagi tahu testimoni. Apa harapan? Okay. Kan best kalau si isteri ni internet dia pun berdesuk juga. So kalau internet berdesuk, apa akan jadi? Wow, Hazim. Sampai nak tengok YouTube pakai niat je. Oh, amazing. Okay, tu point tu boleh guna untuk target prospek ataupun customer yang fokus untuk suka tengok YouTube, movie dan sebagainya kan. Okay, sekarang kita fokus dekat si pasangan suami isteri bercerai sebab internet slow, tak reply WhatsApp ni. Okay, kan best kalau si isteri ni internet dia pun berdesuk juga. So what? Apa jadi? So kalau si isteri ni internet dia berdesuk, apa yang akan jadi guys? Cuba komen. Apa yang akan jadi? So what? Dapat dapatlah online setiap hari. Okay, sabar. Belum sampai suami cintakan lagi tu. Kita pergi step by step. So what? Kalau si isteri ni internet dia pun berdesuk juga, dapatlah dia reply chat suami dia dengan pantas. So, tak adalah suami dia ni overthinking macam-macam. So what? Kalau suami tak overthinking macam-macam, apa yang akan jadi? Suami pun makin sayang, betul? Suami pun suka. Suami pun suka dan makin sayang. So what? Boleh mengelakkan perceraian berlaku. Boleh mengelakkan perceraian berlaku. So kalau elakkan perceraian berlaku, so what? Kehidupan rumah tangga. Okay, suami tak cari baru. Suami pun tak ada niat nak cari yang baru. Barulah hubungan
rumah tangga harmoni. Makan harmoni, betul. Okay. Okay, this is harapan yang kita bagi. Kan best kalau si isteri ni internet dia pun beresut juga, dapatlah dia reply chat suami dia dengan pantas. So what? So tak adalah suami dia ni overthinking macam-macam setiap hari. Setiap hari. Suami pun makin suka dan makin sayang. Okay, bila setiap kali korang dah tulis ayat copywriting, korang kena baca balik. Baca balik, tengok ayat tu sedap tak untuk dibaca. Ayat tu rasa santai tak? Okay, sebab orang lagi suka baca ayat-ayat yang santai. Macam kita berborak dengan orang. Bukan yang formal. Formal macam, adakah si isteri sukakan, contoh, adakah si suami overthinking dengan perangai si isteri, contoh. Dia macam formal sangat kan. Kita kalau boleh nak ayat yang santai. Alright. So, lepas korang dah buat, korang baca balik. And tambah tolak mana yang korang rasa nak dibetulkan. Bila korang baca balik, baru korang nampak ayat tu okey ke tak. Macam tu kan. Okay. Okay sayang. Tak pasal-pasal. Suami pun makin suka dan makin sayang. Tak adalah bercerai-berai hubungan dia orang. Okay. Tak adalah bercerai-berai hubungan dia orang. Suami pun tak ada pasang niat nak cari yang lain, nak cari yang baru, nak cari yang lain. Barulah hubungan rumah tangga harmoni. Okay, good. Okay, this is for harapan. Okay, next is kita nak perkenalkan produk. Mesti korang tanya kan, SIM card apa yang berdesuk laju tu? SIM card apa yang berdesuk laju tu? Saya perkenalkan SIM card Tone Wow dekat korang. Okay. So kita perkenalkan kita punya produk. Okay, next. Apa kelebihan produk ni? Macam saya kata tadi, bagi tahu kelebihan yang dapat bantu selesaikan masalah tadi. Masalah internet slow. So, apa kelebihan produk ni? SIM card Tone Wow ni bukan macam SIM card biasa yang dekat pasaran tu. Sebab SIM card ni dia tawarkan kelajuan data tanpa had. So tak adalah lagi kena hadap masalah internet slow setiap hari. Okay? Yes, betul. Internet berdesuk 4G+, coverage luas. Coverage pun luas. Maklumlah, guna line DG, kan? Okay. So that is for kelebihan produk. Next ialah USP, unique selling point. Okay. So unique selling point is kenapa customer kena membeli dengan kita. Apa idea korang? Kenapa customer nak kena beli dengan anda? Kenapa tak beli dengan orang lain? Cuba komen. Saya nak tengok idea korang. Sebab kita yang beritahu dia. Sebab kita yang beritahu dia. Betul. Tapi next, lain. Boleh jadi kita bagi tahu dia. Tapi
dia pergi beli dekat Shopee. Kan contoh macam tu kan. Saya boleh bagi tips setting lagi laju. Menarik juga tu. SIM card percuma, kita dah beri link kita. Okey. Kalau korang nak saya bantu, saya boleh guide untuk lajukan lagi internet korang. Lepas tu ada yang bagi tahu nak bagi SIM card percuma pun boleh masukkan. Saya bagi SIM card ni percuma je. Tapi sorry, untuk dalam ni kita untuk contoh copywriting ni saya tak nak masukkan contoh SIM card percuma sebab nanti tak susah kita nak buat offer tawaran kejap lagi kan. Okay, it's okay. Kita bagi yang lain. Saya rasa siap free support. Support lah kan. Saya rasa maybe kita boleh masukkan support bagi sini untuk guide mereka kat WhatsApp. Kalau korang tak ada servis kat WhatsApp. Yes, betul? Ahmad Hazim, kalau korang nak saya bantu, saya boleh ikat untuk lajukan lagi internet korang. Ataupun kalau korang dapatkan SIM card ni dari saya, saya boleh bantu, saya boleh guide untuk lajukan lagi internet korang. Free chatbot untuk auto prospecting. Yang tu kita boleh buat untuk agent je lagi. Sekarang kita fokus pada user. Untuk lajukan lagi internet korang. Siap support. Siap group support 24/7 lagi. Saya bagi. Okay. So this is the USP, unique selling point. Kenapa dia nak kena dapatkan daripada korang? Kenapa tak dapatkan daripada orang lain? Okay. Next. Kita pergi kepada offer tawaran. Okay. Bagi tahu value dulu. Value bukan harga sebenar tau. So followers yang berminat ke. So anda guna pastikan semata cantik. Buy one SIM card boleh bagi free satu SIM card buat husband. Okay, itu pun okay juga, kita boleh masuk dekat dalam tawaran sekejap lagi. Okay, so bagi tahu value bagi tahu value bukan harga sebenar. So SIM card ni nilai dia RM100 tau. Sebab ni antara SIM card yang tawarkan unlimited speed dekat Malaysia. SIM card lain tak ada tawaran macam ni. Okay, bagi tahu value dulu. Okay, ni kita bagi tahu dia value dulu. Okay, lepas tu kita masuk kepada potong harga. Tapi sebab saya nak bantu korang, saya bagi harga RM50 sahaja. Ataupun RM50 sahaja. Yang paling best, yang paling okay is kalau korang dapat potong harga tu 2 kali. Okay. Macam ni kita baru potong sekali kan, daripada 100 jadi 50. Kalau dapat potong 2 kali tu best. Saya lagi suka macam tu lah. Tapi it's okay. Kita try yang sekali je dulu. Tapi sebab saya nak bantu korang, saya bagi harga contoh kita bagi harga RM30 sahaja. RM30 sahaja. Okay dah. And then kita boleh masukkan sense of urgency. Terhad untuk 30 orang yang terawal je. Siapa cepat dia dapat. Itu satu. Kita masukkan lagi satu sense of urgency. Oh sorry, penjimatan.
Kita lupa masukkan perkhidmatan kan. Okay. Tapi sebab saya nak bantu korang, saya bagi harga RM30 sahaja. So dekat situ korang dah jimat RM70. Banyak tu. Okay. So dekat sini kita masukkan sekali penjimatan dekat sini kan, sebab ayat dia tak panjang sangat. Okay, yang penjimatan ni kita boleh delete. Sense of urgency. Okay, sense of urgency yang kita masukkan. Offer ni terhad untuk 30 orang yang terawal je tau. Kalau korang buat payment sebelum jam 4 petang ni, saya bagi free SIM card. Free satu lagi SIM card untuk pasangan korang. On start on. Okay. Padahal kos tu dah termasuk dah sebenarnya dalam ni kan. Kita bagi harga RM30 tu kan. Kos tu dah termasuk. Bukan kita bagi free pun sebenarnya, tapi kita bagi tahu je. Kita bagi free SIM card. Okay. So and then tak adalah macam merugikan korang sangat. Korang tak adalah bagi betul-betul free SIM card tu sebenarnya macam tu. Okay, so dah bagi tahu sense of urgency. Kita bagi tahu call to action. Sekali lah nak letak apa macam contoh kat sini, saya letak WhatsApp sebagai call to action. Okay, so let's go. Jom kita try baca balik daripada awal kita punya intro. Okay, dari intro sampai akhir. Okay, isteri kantor curang sebab tak reply chat WhatsApp. Guys, aku ada cerita ni, nak ada member aku siap ceraikan isteri dia sebab isteri dia tak reply chat WhatsApp. Lepas tu, bukan apa si isteri dari dulu ada masalah internet slow. Dah macam-macam SIM card dah si isteri ni guna, tapi tetap slow juga internet dia. Sebab tu lah bila suami dia WhatsApp, mesej tu lambat sampai dekat dia. Dah lah lambat sampai, single tick pula tu kan. Tu yang sampai suami dia overthinking macam-macam tu. Sampai fikir isteri dia curang dengan jiran sebelah. Ish, tak patut betul. Last kali suami dia hilang sabar, tak sengaja terceraikan isteri sendiri. Sampaikan anak pula yang jadi mangsa. Nampak tak? Lepas tu, dari dulu saya dah suggestkan dah diorang satu SIM card ni. Tapi si isteri ni keras kepala, tak nak tukar sebab membazir katanya. Cuba tengok macam si Aisyah, kawan si isteri tu. Asbab tukar SIM card je, berdesup laju internet dia sampai tiap hari video call dengan suami. Kan best kalau si isteri ni internet dia pun berdesup juga, dapatlah dia reply chat suami dia dengan pantas. So tak adalah suami dia ni overthinking macam-macam setiap hari. Suami pun makin hari makin suka dan makin sayang. Tak adalah bercerai-berai hubungan dia orang. Suami pun tak ada pasang niat nak cari yang lain. Barulah hubungan rumah tangga harmoni. Okay. Lepas tu perkenalkan produk pula. Mesti korang tertanya-tanya kan, SIM card apa yang berdesup laju tu? Saya perkenalkan SIM card tone wow dekat korang. SIM card tone wow ni bukan macam SIM card biasa yang dekat pasaran tu. Sebab SIM card ni dia tawarkan kelajuan data tanpa had. So tak adalah lagi kena hadap masalah internet slow setiap hari. Coverage pun luas. Maklumlah guna line Digi ni. Lepas tu unique selling point dia, kalau korang dapatkan SIM card ni dari saya boleh guide untuk lajukan lagi internet korang. Siap dapat group support 24/7 lagi saya bagi. Siap dapat. Okay. And then, contoh tawaran. So, SIM card ni, nilai dia, apa ni? Nilai dia RM100 tau. Sebab ni antara SIM card yang tawarkan unlimited speed dekat Malaysia. SIM card lain tak ada tawaran macam ni. Tapi sebab saya nak bantu korang, saya bagi harga RM30 je. So dekat situ korang dah jimat RM70 dah. Banyak tu. Offer ni terhad untuk 30 orang yang terawal je tau.
kalau korang buat payment sebelum jam 4 petang ni, saya bagi free satu lagi SIM card untuk pasangan korang. On tak on. So WhatsApp saya sekarang untuk dapatkan SIM card tahun awak anda. Contoh macam tu. Okey ke okey? Apa pendapat korang dengan ayat copywriting yang kita buat sama-sama ni? Best ke best? Ifan Hanafi, mantap. Alright, good. Amazing. Okay, rasa best dibaca kan? Rasa seronok kita nak baca kan? Tak adalah orang bosan. Sebab bila dekat Facebook kan tuan-tuan dan puan, orang tengok Facebook more kepada nak bersosial, ataupun Instagram pun more kepada nak bersosial. So what happen is, that's why awal-awal kita bercerita dulu dekat diorang. Bukannya kita perkenalkan produk terus, tak. Kita bercerita dulu dekat diorang untuk tarik minat diorang untuk baca sampai habis. Dah habis bercerita, baru kita perkenalkan kita punya produk. Nak komen pun orang rajin. Bagus. Okay. And then best, terbaik ayat ni. Okay, thank you. Ni semua idea korang lah kan. Yang terbaik lah korang. Okay, next. Boleh tak kita nak buat lagi satu untuk agent, untuk kita recruit agent. Okay, target customer kita tadi ialah pekerja am. Okay, pekerja am ataupun pekerja lah, pekerja yang bekerja dengan majikan. Okay, so maybe apa contoh intro korang? Okay, untuk kali ni kita tak tulis. Okay, kita tak tulis, kita cuba secara verbal, secara ingatan. Okay, nak tengok korang still boleh berfikir ataupun tak. Okay, cuba korang komen apa headline yang kita nak bagi. Okay, apa headline yang kita nak bagi. So nak tengok korang dapat tak idea ni kan. Okay, apa headline nak bagi. Untuk contoh pekerja, kita punya target ialah pekerja lelaki lah. Tadi kita dah target perempuan dan isteri, ni kita ambil lelaki lah. Pekerja lelaki yang bekerja dengan majikan, contoh. Foodpanda tak ada sale. Okay, untuk Foodpanda ni dia mau kepada macam, bagi saya macam freelance jugalah kan. Dia bukannya ada majikan yang boleh pecat dia kan. Tapi maybe kita nak guna Foodpanda. Apa pendapat korang? Korang nak ambil yang mana? Foodpanda ke ataupun pekerja yang bekerja dengan majikan? Yang mana yang korang nak? Cuba pilih. Kita buat sama-sama based on permintaan anda. Alright? Cuba komen. Tak ada yang nak komen je. Okay, boleh juga pekerja gig ni. Pekerja am. Okay. Mostly nak pekerja am. Alright, kita fokus kepada pekerja am. So untuk headline pekerja am, kita nak letak headline apa guys? Nak letak headline apa? Okay, maybe kita boleh letak Ali banyak hutang sebab tak buat bisnes ni awal-awal. Ali banyak hutang sebab tak buat bisnes ni awal. Okay. Ali banyak hutang, point tu dah best sebenarnya. Cuma sebab tak buat bisnes ni awal-awal, nampak macam kita nak promote bisnes ni. Awal-awal dah nampak macam kita nak promote. Cuba ubah sikit. Maybe Ali banyak hutang sampai terpaksa mengemis. Tak. Ali banyak hutang sampai anak bini terpaksa mengemis sini sana. Contoh macam tu. Ataupun pekerjaan tak cukup masa dengan family kerana bekerja. Ataupun kita boleh, saya suka bila kita letak nama. Ataupun Halim, contohnya Halim abaikan keluarga. Halim terpaksa abaikan family sebab bekerja lebih masa. Contoh macam tu. Okay. Lagi-lagi? Ada lagi tak idea? Saya try untuk baca and comment idea korang. Ni Abdul Muiz tadi saya suka ni. Ali banyak hutang. Ali banyak hutang sampai anak bini terpaksa mengemis sini sana. Contoh. Yang daripada Arifin Ahmad, pekerjaan tak cukup masa. Maybe kita boleh letak nama. Letak nama sendirilah kot. Okey, ataupun Ali Abu tu pun okey juga. Cuma takut ada yang nama Ali Abu terasa lah kan. Okay. Halim tak cukup masa dengan family. Halim terpaksa abaikan family dan tanggungjawab sebagai suami.
Asbab kerja, asbab bekerja lebih masa. Contoh macam tu. Hilang kerja. Syantini kehilangan kerja. Halim hutang keliling pinggang sebab dia kerja makan gaji sahaja. Habis guna nama aku. Tak ada gurau kan. Okay. Halim hutang keliling pinggang sebab dia kerja makan gaji sahaja. Okay, tapi macam boleh lah. Okay, boleh dengarkan, tapi boleh upgrade lagi. Contohnya Halim hutang keliling pinggang sebab tak tahu benda ni awal-awal. Contoh nak cerita pasal bisnes ni kan, sebab tak tahu benda ni awal. Okay. Okay. And then misal tak join bisnes ni awal, kalau tak dah lama hutang langsai. Okay. Saya dapat langsaikan hutang asbab satu benda ni sahaja. Okay, jangan terus cakap bisnes atau produk kan. Cakap asbab satu benda ni je. Asbab satu perkara ni hutang saya dapat saya langsaikan awal. Contoh. Nice. Captain RD ni kerja gaji kecil, tak cukup makan sekeluarga. Boleh try untuk nampak lagi wow lagi kan. Kerja gaji kecil, tak cukup makan sekeluarga. Macam ni kita nak wowkan lagi. Kerja Halim bekerja siang dan malam sampai terpaksa abaikan keluarga. Contoh macam tu. Abu terpaksa buat part time sampai malam sebab tak cukup gaji bulanan. Abu terpaksa abaikan keluarga buat part time sebab gaji yang tak pernah cukup. Halim terpaksa pinjam Along. Alah, gunalah nama saya. Asyik guna nama saya je kan. Nanti jadi doa janda. Janganlah macam tu. Okay. Next. Okay, nice intro korang. Okay, dah okey dah tu. Next kita pergi dekat, sekejap, saya present dulu. Next kita pergi dekat sub headline. Sub headline ni just kita ulaskan berkaitan headline kita tadi kan. Saya rasa benda ni korang okey je. Okay, dan masalah. Okay, apa masalah dia? Apa masalah pekerja Am ni yang bekerja dengan majikan ni? Okay, cuba korang komen. Okay, good Muiz, Abdul Muiz. Ahwi dapat bayar Ahlong sebab buat satu perkara ni. Satu benda betul yang Ahwi buat yang mengubah nasib Ahwi sekeluarga. Contoh, boleh juga tu. Okay, next. Apa masalah? Apa masalah pekerja Am ni? Cuba korang komen. Apa masalah yang mereka hadapi? Come on guys, tak ada yang komen ke? Tak ada idea ke? Oh, maybe korang tengah ni kan, gaji tak cukup. Yes, betul? Masalah gaji tak cukup. Saya ambil, soal kita dah kesuntukan masa, saya just ambil 3 komentar awal untuk setiap poin ni. Gaji tak cukup. Lagi? Next, apa masalah pekerjaan ni lagi? Gaji tak cukup. Selain daripada gaji, apa yang tak cukup lagi? Terpaksa pinjam. Ni dah kita nak kritikalkan masalah pula ni. Tak apa. Apa yang saya nampak, gaji tak cukup, kurang masa bersama keluarga, kurang bagi perhatian kepada anak isteri, okay? Ataupun susah nak dapat cuti. Yes, betul. Okay, next. Apa ketakutan dia? Ketakutan dia macam terpaksa meminjam. Lepas tu, kalau boleh kan, ayat-ayat perkataan-perkataan yang kita guna tu, cuba guna perkataan-perkataan yang lebih gramatis atau lagi kejam lah. Contoh, meminjam tu, terpaksa pinjam tu, cuba ubah kepada terpaksa mengemis. Mengemis kan macam hina sikit kan, macam lagi hina kan, tapi cerita je kan. Okay, cuba ubah supaya lagi best lah orang nak baca kan. Okay, ketakutan, loan tertunggak, tak mampu nak bayar loan. Yes, betul. Apa lagi? Dapat penyakit sebab tak cukup rehat. Yes, betul. Ni several ketakutan-ketakutan yang ada.
Elizabeth, masa tak relevan means kurang masa dengan family. Yes, betul. Okay, then testimoni. Testimoni ni boleh je kita nak bagi tahu orang lain, ataupun kita nak bagi tahu pasal si Ali ni kan, atau pasal si Halim lah. Saya biasa je guna nama saya. Korang guna nama saya, ada nama kan. Okay, so testimoni. Nasib baiklah si Halim ni buat satu benda betul ni menyebabkan dia dapat selesaikan semua masalah hutang dia. Contoh macam tu. Okay, kita belum perkenalkan lagi produk lagi ya. Tak bagi tahu produk lagi ni dekat testimoni. Okay, ingat dekat bahagian pelanggan ni kita tak bagi tahu produk lagi. Okay, untuk harapan pula. Okay, so apa harapan yang kita nak bagi dekat dia? Kan best kalau si Halim ni tukar ataupun tahu benda ni awal-awal lagi, so tak adalah dia terpaksa untuk ni. So kehidupan dia lagi bahagia dan dia lebih banyak masa dengan anak bini. Anak bini dapat lebih perhatian, anak dapat membesar di depan mata dengan lebih bahagia dan sebagainya. Okay, kita tanya, so what? Pelik aku, Halim tak kerja tapi boleh sara family dia setiap bulan. Boleh, dalam testimoni boleh guna itu. Okay, next. Baru kita perkenalkan produk. Korang mesti nak tahu kan apa satu benda betul yang si Halim ni buat. Untuk pengen korang, si Halim ni dia daftar untuk jadi ejen SIM card Tun Wow. Macam tu. Okay. So SIM card Tun Wow ni kan dia bukan macam SIM card biasa dekat luar sana tuan-tuan dan puan. Apa yang best ni SIM card ni is dia boleh bagi pendapatan pasif setiap bulan walaupun satu hari nanti si Halim ni berhenti jadi ejen. Macam mana tu? Contoh, setiap bulan si Halim ni dapat RM10,000 sebab bisnes SIM card Tun Wow ni. Andai kata satu hari nanti dia berhenti buat bisnes ni, 10,000 tu tetap dia akan dapat setiap bulan tanpa henti, malah boleh diwariskan lagi kepada isteri dan anak-anak dia seandainya dia meninggal dunia. Macam tu. Okay? And then, unique selling point. Korang nak tak saya bocorkan rahsia ataupun teknik macam mana si Halim ni buat dalam masa, contoh dalam masa 2 tahun berjaya capai pendapatan 5 angka sebulan. Teknik ni saya just share untuk tim saya je tau. Okay, so nampaklah unique selling point dekat situ kan. Okay, next. So, for those yang berminat, jom daftar dengan tim saya. Yuran pendaftaran RM100, tapi sekarang kita ada offer dan promotion terhad untuk 10 orang yang terawal. Kita bagi harga RM50 je. Tapi kalau tuan-tuan buat payment sebelum jam 4 petang ni, saya bagi lagi promotion. Tuan-tuan just bayar RM30 sahaja. So dekat situ tuan dah jimat sebanyak RM70. So best ke best? Okay, so kita dah bagi tahu, dah potong harga, dah bagi tahu sense of urgency semua. So kita bagi call to action. So siapa yang berminat boleh klik WhatsApp ni sekarang untuk dapatkan slot. Terhad untuk 30 orang terawal ni, siapa cepat dia dapat. Contoh macam tu. Okay, so nampak tak? Okay, nampak tak kita punya flow? Tadi pun saya dah buat dengan korang berkenaan suami isteri itu. So saya nampak yang kefahaman anda tentang apa formula yang saya ajar ni. So, saya nak tanyalah. Saya nak tanya kepada anda, adakah anda rasa formula copywriting ni membantu anda untuk menulis selepas ni? Adakah benda ni membantu ataupun sangat-sangat membantu? Okay? Ifan Hanafi, bantu. Okay, good. Amazing. Thank you. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu ayat copywriting ni panjang kan. Okay, apa yang kita buat tadi sangat panjang kan. Okay, ni ialah kalau korang nak tulis story content dekat korang punya Facebook wall atau Facebook page atau nak buat Facebook ads. Okay, benda ni memang ni ialah cara tu ataupun teknik yang korang boleh apply kan. Okay, tapi kalau korang nak buat
posting, nak post dekat grup-grup Facebook. Maaf, nak post dekat grup-grup Facebook. Apa yang korang kena buat untuk post dekat grup-grup Facebook, korang tak boleh ataupun kena elakkan post ayat yang terlalu panjang. Sebab grup-grup Facebook ni terlalu banyak post dekat grup tu dan orang malas nak baca panjang-panjang. So, just untuk grab attention orang tu, maybe korang boleh ambil intro, headline dengan testimoni sikit ke. Okay, ambil dalam 2-3 ayat je. Maksimum pun 4-5 ayat lah. Okay, yang paling okey 2-3 ayat. Okay, paling okey 2-3 ayat korang ambil untuk korang post dekat grup-grup Facebook untuk korang buat iklan. Okay, tadi korang dah ni kan? Okay, tadi korang dah ni kan? Dah belajar semua kan? Okay, intro, pelanggan, produk, tawaran. Ayat dia panjang kan? So, untuk grup-grup Facebook, korang kena simplify kan dia, ambil dalam beberapa ayat je untuk korang post dekat grup Facebook. Okay, contoh ayat yang saya nak share, contoh ayat yang korang boleh guna. Maybe korang boleh ambil headline ni. Isteri kantor curang sebab tak reply chat WhatsApp. Lepas tu, sebab lambat reply. Isteri kantor curang sebab lambat reply chat WhatsApp. Lepas tu, ayat yang seterusnya korang boleh ambil, maybe siapa dekat sini ada masalah internet slow. Komen dekat bawah. Contoh macam tu. So, for those yang komen tu is the one yang ada masalah tu lah. So, kita PM dia, kita bantu dia bagi solution. Ataupun kita boleh juga ambil dari mana? Dari testimoni. Contoh yang ni kita beritahu Aisyah, kawan si isteri kan. Ataupun kita boleh tanya pendapat dia orang. Korang pakai SIM ataupun korang boleh tanya juga pendapat dia orang. Siapa dekat sini SIM card dia slow, nak tak saya suggestkan SIM card apa yang laju dekat kawasan korang. Contoh macam tu. Nampak tak? Daripada masalah juga tu. Ataupun kalau kita nak ambil dari testimoni, SIM card saya ni laju dia sampai 200 Mbps. Macam mana nak slowkan korang boleh bantu tak? Contoh macam tu kan. So korang dapatlah komen-komen yang best kat situ kan. So kalau macam ada yang komen macam mana buat tu, pakai SIM card apa, so yang tu korang boleh ambil sebagai prospek untuk korang explainkan dekat dia berkenaan SIM card ni. Okay, nampak tak? Untuk post dekat grup Facebook, okay, korang dah belajar dah ni buat copywriting yang panjang ni. Tapi untuk post dekat grup Facebook, korang just ambil dalam 2 ke 3 poin penting, biar pendek je, baru korang post. Jelas tak setakat ni? Okey tak? Ataupun korang nak terus pergi kepada perkenalan produk. Korang tahu tak SIM card Tun Wow ni laju? Siapa nak saya share speed test? Cuba komen. Contoh macam tu. Okay? Just ambil 2 ke 3 poin. And at last tu pastikan letak call to action. Suruh komen ke, suruh klik link ke, atau tengok komen pertama ke dan sebagainya. Terima kasih. Thank you so much for those yang join sesi kita pada malam ni. Dan insyaAllah untuk next session bersama dengan saya akan sharing dengan anda berkenaan teknik closing. Macam mana untuk anda closing customer. Okay, anda dah buat iklan dah ni. Dah dapat dah customer yang PM anda dekat WhatsApp. So, apa yang anda kena cerita dekat dia? Apa perkataan-perkataan yang anda kena gunakan? Apa perkataan-perkataan yang anda jangan gunakan? Semua tu kita akan bincangkan dalam sesi closing untuk the next session. Dan kita pun akan share juga macam mana cara untuk kurangkan customer yang blue tick dan macam mana kita nak counter customer yang selalu bagi alasan. Topik yang sangat menarik dan saya yakin kalau anda faham dan tahu berkenaan teknik closing tersebut, anda boleh tingkatkan lagi anda punya kefahaman berkaitan closing dan akan memudahkan lagi anda untuk anda close customer, untuk anda dapat lebih banyak customer, dapat lebih banyak sales, untuk tingkatkan lagi komisen anda, untuk anda dapat capai financial freedom dan untuk anda dapat capai matlamat serta impian anda, insyaAllah. Nampak tak teknik copywriting harapan tu? Nampak kan? Kita apply kan tu? Okay. So pastikan
Kita jumpa pada next session. Bila next session, insyaAllah akan diumumkan oleh HQ nanti. Don't worry. Tunggu So, I think that's all. Itu saja daripada saya. Segala yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri, sama-sama kita perbaiki. Segala yang baik datang dari Allah SWT. Sama-sama kita syukuri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.